Bismillahirrahmanirrahim. Allah, susah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan iradat dan kudrat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang kepada kita untuk menyambungkan lagi hijrah kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan iaitu melakukan ibadat kepada Allah. Maka untuk melakukan ibadat kepada Allah mestilah dengan belajar. Kerana ibadat yang tidak belajar itu merupakan menjebakkan ibadat yang kita buat menjadi sia-sia. Jadi semalam kita bahas dah mengenai hukum hakam masalah penyembelihan dan korban. Jemelih tu gapo dia, syarat-syarat dia kita tengok dari 4 sudut. Dari sudut cara jemelih, orang yang jemelih, alat, alat dan binatang yang disembelih. Kena tengok berapa supaya binatang tu halal dimakan. Hari ni kita nak kecek mengenai petua-petua menyembelih. Petua-petua menyembelih. Kita sebut dah kemarin petua ni kita tidak ambil daripada Quran dan hadis. Tetapi ada disebut di dalam kitab-kitab syarah, kitab-kitab fiqh. Kitab-kitab tok fiqh banyak tok fiqh menyelit petua-petua, sama ada petua tu daripada bangsa Arab ataupun tempat kita. Petua bab jemelih kau bab gapo dia sekalipun benda itu tidak berdasarkan Quran ataupun hadis tetapi berdasarkan pengalaman. Jadi siapa dia nak ikut, siapa dia tak ikut tak ada masalah apa. Cuma kalau demo jemelih daging belemuk, daging gapo hak tu atas demo lah, tak berdosa benda ni nah mungkin kata ni benda ni wajib ke gapo dia ke, dak, hanya pengalaman sahaja. Adalah beberapa adat-adat yang sunat kita lakukan ketika membuat penyembelihan. Kerana ada satu hadis katanya Nabi SAW, apabila kamu nak menyembelih binatang, hendaklah kamu tajamkan pisau. Pisau tu kena asah tajam, jangan bahaya golok. Golok tupu gelenyeh nya bahaya wak jemelih. Mapuh binatang tu halal tapi haram perbuatan kita kerana tidak jaga adab dengan binatang. Cukup syarat sah semelih. Bab kemarin lepas dah tetapi bab adab pula tak ada. Maka binatang ni orang Islam melayani binatang, lebih-lebih lagi binatang yang nak persembahkan kepada Tuhan, hendaklah dibuat upacara tu dengan penuh beradab. Kita perebuh lembu, kita takbir, kita semelih lembu, kita baca bismillah, ya Allahu akbar, Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minna. Itu doa yang panggil adab kita bukan kata pakah perbing pakanyik apa semua supaya kafir buat kerja. Jadi benda-benda tu termasuk dalam kategori adab dengan binatang. Nabi kata apabila kamu nak menyembelih seekor binatang, hendaklah kamu tajamkan pisau kamu. Tajam itu tujuan apa? Supaya tidak menyeksa binatang. Kalau tupu gak main getar tu nyanyi kok binatang. Jadi katanya Nabi, hendaklah kamu tajamkan dan kamu rehatkan binatang kamu. Jangan hambak, jangan kejut dia, jangan perebuh molek-molek selu-selu.
Kalau hok boleh kawal lah, kalau hok tak boleh kawal nak kata lagu mana. Jangan dok nyek, jangan dok buat gapo, biar dia lepas. Ni nyo ikat belako. Ikat binatang nyo saleh kok ni boboh kayu apa semua. Pakai nak mampus lolo dah kawan tu. Jadi berdosa perbuatan lagu tu. Jadi kena pandai. Tu masuk dalam kategori adat menyembelih. Kita masuk kepada petua-petua menyembelih. Ni secara umum hadis mengenai Nabi kata fa'ahsinu kitlah. Apabila kamu hendak nak menyembelih, hendaklah kamu buat molek cara nak menyembelih tu. Cara menyembelih dengan cara molek. Maka ulama pun sebutlah cara yang sesuai dan molek dan nampak beradat dengan binatang ketika nak menyembelih. Sayyidina Umar kata apabila kamu nak menyembelih binatang, biar dia minum air sudah dulu. Dia minum air, biar dia rasa nikmat atas muka dunia sudah dulu. Ni tak makan kau apa dia makan, minum air biar dia sudah puas hati, baru tarik. Dan jangan kamu sembelih di hadapan saing-saing dia. Ni sembelih, kawan tu saing dia duk tengok belalok putih mata. Sekalipun dia binatang, tapi dia ada perasaan. Manusia tu ada perasaan dan akal. Manakala haiwan itu ada perasaan, tetapi akal tidak ada. Akal tidak ada. Maka sebab itulah manusia, apabila gila, dia akan punuh akal dia. Tapi perasaan dia ada. Sebab tu orang gila, kalau kita win nasi lauk ayam lauk ikan, dia behar nasi lauk ayam lagi. Kita kata gila lagu mana berahi nasi lauk ayam lagi. Perasaan dia ada, tetapi akal dia sudah punuh. Maka bertukarlah tubuh dia jadi macam haiwan. Maka haiwan ni perasaan ada, kata binatang cara gapo dia ikut dia. Jangan awak kerja lagu tu. Islam melayan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala seperti melayan manusia juga. Sebab tu Nabi suruh ajar adab kita dengan binatang. Petua-petua sebelum menyembelih banyaklah dipetik ni, hamba ambil sedikit sahaja dan hamba ambil ni kebanyakan hamba ambil petua ni daripada almarhum Tuan Guru Haji Hashim bin Abu Bakar Pondok Pasir Tumbuh. Ada banyak-banyak kadang-kadang ada disebut dalam kitab fiqh pun ada sebut, hak tu berkait dengan adat-adat. Ni petua Petua menyembelih ni ada 3 peringkat. Pertama, sebelum kita menyembelih. Sebelum kita menyembelih dia ada petua dia. Ketika menyembelih dan selepas menyembelih, 3 keadaan. Petua nak menyembelih ni sebelum menyembelih. Kita buat gapo dia? Ketika menyembelih dan selepas menyembelih. Ada fungsi belaka, ada manfaat belaka. Pertama, petua sebelum menyembelih. Kita tulis bahasa Melayu ni, hamba petik-petik, hamba tulis suruh saing-saing hamba tulis dengan komputer lah. Hamba rasa hamba tulis ni di masa duk mengaji di Yaman tahun 2008. 2008 hamba tulis ni kurang-kurang suruh saing tulis. Pertama, taklid mazhab Maliki, masalah urat marih. Ni masalah urat marih ni dalam mazhab kita wajib kena putus ke. Di dalam mazhab kita wajib kena putus ke urat marih dan halkung kita sebut dah. Urat ni pertama ni lidah. Apabila lidah dia akan bercatung macam urat lagu tu dia pergi kepada 2 batang urat. Maka sembelih yang sah menurut syarak mesti putus ke urat ni. Kalaulah lembu tu buat geluk, kita pun perak teratas ni. Waktu urat 2 ni duduk bawah, jadi urat lidah duduk sini, perut kita bahas sini. Mapuh binatang tu tidak sah. Mazhab Maliki kata tak apa. Kalau tengah-tengah khilaf ulama, tengah-tengah betul-betul. Antara nyambung urat marih dengan urat halkung ni, nyambung dia dengan urat lidah ni, tengah-tengah betul-betul. Orang panggil butil lekung. Butil lekung. Orang kata kena atas, lekung di atas. Lekung di atas ni maknanya supaya terakak nampak urat tu. Kalau duduk bawah ni kak, sudah bahas lidah lah jawab dia. Dalam mazhab Malik, luka mana-mana sah, tak ada masalah apa. Tu taklid tu mudah, takut salah kita jemelih lah. Tapi dalam mazhab kita tak boleh makan lah. Kena jaga-jaga orang jemelih. Perhati sikit, jangan buat tebal lah. Jangan ambil rapat sangat dengan kepala lembu. Ambil kau dapat jari, kita letak sini. Ni tok bawah tekok lembu ni. Okey, 4 jari kita toreh. Tu lembu. Kalau kambing kita tarik telinga, lepas ni ada cara kita nak kenal butil lekung. Ada orang ni kata mana ni tekok panjang ni. Sini kau. Jangan rapat sangat ke kepala, takut kena di lidah. Kena lidah tak sah, biar mapuh pun tak boleh makan. Haram binatang tu sia-sia bazir ni 1,500. Jadi kena sembelih bawah ni lah. Bawah ni. Kau dapat jari lah, mudah kita nak kata. 4 jari daripada lekuk ni, sembelih mudah.
Petua yang pertama sebelum menyembelih. Pertama dia kata membersihkan tubuh dengan mandi dan memakai wangi-wangian. Kita nak pergi menyembelih, jangan baru bangun tidur, tak gosok gigi, tak gapo, perlu kejap pergi menyembelih. Kerana apa? Khasiat dia supaya daging menjadi wangi. Kalau kita mandi ni, daging tu jadi wangi. Kalau apa kaitan kita dengan binatangnya? Ambo tak mandi, apa binatang jadi lagu tu? Tak tahu. Tradisi dia lagu tu. Kalau orang jenis kaki bau ke apa dia, binatang tu akan ikut selera tubuh dia. Lepas ni akan sebut lagi tahu mana selera tubuh dia. Kalau boleh bersihkan tubuh dulu, pakai minyak atar. Pakai minyak atar di tangan kau ke apa dia, pergi jemelih. Jangan duk kaluk-kaluk, biar orang kejung, kita je jemelih, jangan buat peluh. Dia mau kejung sudahlah. Ambo pergi bismillahirrahmanirrahim, bismillahi Allahu akbar, gerah gitulah. Ni kita lah jom rebah hanya peluh kejap. Daging kadang-kadang jadi rasa tak sedap. Kedua, sedia ke bawang merah, bukan nak gula lagi ni. Kata nak gula dah bukan nak gula, ni petua baru supaya daging tu jadi manis. Tu kita heran, kawan ni sembelih sedap, kawan ni sembelih tak sedap. Apa? Kawan ni sembelih ngepek orang dapur. Ni tebal ni lemuk. Kawan ni sembelih tak ada langsung lemuk. Dia guna kaedah ke apa dia? Padahal tak ada kata pergi basuh dengan sempu kau apa dia, tak ada basuh dengan sempu daging. Tapi bezo. Ni petua ni. Sedia ke bawang merah, serai bagai-bagai yang itu dihiris nipis dengan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih. Kemudian bahan-bahan tadi dilumurkan pada kedua tangan, tujuan dia daging jadi sedap juga. Daging jadi wangi juga, daging tak jadi purah. Ada setengah tu makan Allah tawanya lah, dah lah orang besar daging. Ada orang ni daging supaya tulur tapi makan manis. Biar bukan batai musir pun, sedap kata dia sembelih. Ada orang tu kita tengok daging dia tu belanja dah. Ada orang kita tengok daging tahu suruh tawa. Tu guna petua belaka Semua kedua-duanya sah belaka, tetapi petua yang membezakan dia. Jadi ada orang ambil bawang merah letak sini, dia kata gini. Pop. Lama bawang merah di tubuh. Supaya air daging tu, air tubuh kita tidak jatuh ke binatang. Ketiganya bungkus hulu pisau dengan kertas atau sebagainya. Kertas atau lapik tersebut hendaklah menutup hulu besi pisau. Tujuan dia untuk mengelakkan air tubuh ataupun rasa badan daripada mengalir ke daging sembelihan. Tidak digalakkan seorang yang dikenalkan sebagai pemandi mayat untuk menyembelih, kerana dikatakan air mayat ataupun rasa mayat akan mengalir kepada daging dan daging jadi tawar. Jadi pisau pun tak bawa, golok pun tak bawa. Tok Imam ada golok, Tok Imam pun tak ada. Pisau contohnya pisau. Ni pisau ni kita buat bawang dah, bawang dengan serai. Okey, lepas pada lagu tu ambil kertas gini, balut hulu dia. Hulu dia balut dengan kertas kobar dia balut. Jangan tangan kita sentuh dengan besi. Besi pisau jangan sentuh dengan besi pisau tangan. Kerana apa? Takut air tubuh kita masuk mengalir ke daging dia. Orang panggil lagu tu. Jadi daging jadi tawar lah, jadi gapo. Dan dia kata orang pemandi mayat, saya gianya jangan jemelih kerana turun air mayat. Biasanya orang dalam kampung tu biasa jadi tukar mandi mayat, tak digalakkan dia jemelih. Jadi kalau orang nak jemelih, kalau nak bak mandi mayat suruh orang lain. Kerana kalau dia gabung, dia jemelih, dia mandi mayat kampung tu dia juga, maka daging tu jadi tawar. Daging tu jadi tawar. Kena bagilah. Kalau seru nak jemelih, mandi mayat pergi ke demo lah. Kalau kita nak mandi mayat, jemelih pergi ke demo. Lagu tu. Ni sebelum jemelih lagi tak ada jemelih lagi mana lagi. Keempatnya sapu pada mata pisau dengan minyak hidung. Minyak hidung yang keluar apabila hidung dipicit di sini. Ni hidung kita ni. Kalau orang tak ada hidung, kena resdung, kerak hidung, nak kata guana, tak boleh nak kata ni, ada hidung. Pegang ni, tangan kita ni, pegang atas ni, dia akan keluar macam minyak. Ambil pisau kita, pisau ni, pisau, tekan lagu ni lah. Tak, ketak, ketak. Ya kena nampak bentuk macam jari kita. Kita ambil sini, tak cukup lagi ambil, tekan. Tak, sapah habis mata pisau. Jangan lurut lah. Jangan lurut lagu ni. Perau. Tengok jari tak ada dah sepotong. Pisau jemelih ni jangan buat gora. Pisau orang jarang setahun sekali ya pukul pisau jemelih ni. Orang tahu buat ngaceng, buat nebah, buat gapo dia buat. Berat pisau je. Pisau jemelih ni memang orang taruh.
Jenis pala ulu golok lah macam-macam pala bersepul, naga dewa sayap labuh ada belakang Melih tak pandai tengok pisah tu gerung. Nampak? Supaya orang baru klik tapo 400 tahun. Ni, tepek dia jadi minyak. Okey, bawa. Sarung boleh, bawa. Pisah kita jangan duk bui kat orang. Ni petua-petua orang zaman dulu kerana ada orang ni dia nak sudi. Nak sudi kita macam-macam lah Jemelih ni kadang-kadang ada orang tak kenal. Oh, sedap dia jemelih. Ya sama-sama jemelih dia akan deki sama-sama jemelih. Jarang kata orang jemelih deki dengan kontraktor. Oh, jarang. Ya kena deki ya sama-sama dia. Orang jual goreng pisang akan deki sama-sama jual goreng pisang. Dia tak deki dengan kontraktor sebab tak ada kaitan dengan hidup dia, dengan menego dia. Maka biasa orang jenis melih, dia badi pelekeh, ni om tak jadilah mana kata. Apa tua tak bagi fisik, bagi tak betul mana. Setengah orang nak uji. Setengah tu ada orang je melih tak putus-putus. Pisah ada orang nak tengok. Sebelum je melih, orang main pisah kita. Kita pergi je melih tak soyuk kulit lembu. Sudah kita. Ni bahaya juga kadang-kadang manusia ni kan dia nak malu kita. Macam-macam lah. Maka dia ada cara dia nak lepas ke sihir-sihir ataupun orang nak sudi kita tahan kita nak je melih. Tujuan kita sapuh minyak sani, daging tidak berlemak Daging tidak berlemak. Daging tidak ada lemak, yakni kalau kita makan tinggal pinggir tak jadi berlemak-beleming sama sangat. Kalau ada pun sikit-sikit. Dan kita boleh kontrol, nak banyak kau rasa, nak lemak banyak boleh. Ni tujuan nak berlemak kau tak berlemak. Lepas ni nak bau sikit boleh, nak bau biar banyak boleh. Ada orang nak makan kambing tak sebau. Lagu mana nak buat? Ada orang hamba nak kambing nak biar bau biar lagu mana? Nak bau sikit-sikit. Boleh kontrol belakang Tu petua sebelum pada jemelih. Petua-petua di atas seeloknya hendaklah disediakan di rumah demi keselesaan penyembelih. Penyembelih juga dinasihatkan untuk tidak memberi pisau sembelihnya kepada orang lain. Tu sebab banyak berlaku ada orang tak jadi dia jemelih tahu tu. Kena uji dia orang. Maka antara petua orang tua kita, apabila pisah kita ada masalah, pisah kita tak ada masalah. Sembelih jadi tak sedap jadi. Topo tiba-tiba pada hasuh tu mayat dah letak di kertas zengin-zengin dah tak lekat. Okey, ambil pisah kita tikai di tanah, cocok di tanah. Okey, tarik semula, insya-Allah pisah kita akan kembali tajam semula. Tu petua orang tua kita bapa kau apa dia tak tahulah, tanya orang tua kita. Dan kita tengok mujarab sangat berguna untuk pegangnya kita lah, cadai-cadai orang nak uji kita. Petua yang kedua semasa menyembelih. Okey, petua ketika kita nak jemelih. Saat ni sebelum jemelih, pisah sudah dah bubuh dalam sarung, naik motor, pergi tempat binatang jemelih. Nak pergi jemelih ni. Okey. Pertama hendaklah penyembelih mengelokkan sembelihannya dengan menajarkan pisah. Tu tentu dah lah. Pisah tu kena tajam lah. Antara sohu pisah, buat pisah tajam ni orang sebelah ni. Sebelah mana? Tanah Merah ke mana? Dia panggil pisah saleh. Saleh nama tua dia. Sangat tajam pisah dia. Masya-Allah lah. Ramai penggemar pisah ke pilih pisah dia musim ni. Pisah dia kita letak gini putus siapa tu lah dah. Tajam tak tajam pisah dia. Pisah dia tak payah buat gini. Kita letak di tekak tu, kita letak gini. Pas tu lah dah. Tak gerak dah. Tajam tak tajam pisah. Sebab tu bahaya pisah jemelih ni. Kalau orang tak pandai duk kewa-kewa kena tangan orang pas hospital. Pas ke hospital. Ada satu kes dia 1 tahun tu seorang ustaz muda lagi mati meninggal dunia kerana bleeding. Berdarah tak sejak-sejak, pisah dia terlalu tajam, lagu mana gelecah ke mana, bahaya diri dia sendiri. Terus kena sini. Tak cakap pegang, mati muda lagi tinggal bini dengan anak. Jangan buat lagu tu lah tahun ni. Tu pisah tajam sebab tu ada cara dia. Ni lepas pada jemelih duk main gini. Orang mari sebelah belakang, tembus. Gelepar dodeh-dodeh. Pisah. Ada hak berat lagi, tengah duk jemelih, duk pegangnya nopak. Pegang, lembu kan geleparnya akak tangan. Pisah duk tengah duk gini. Ni bahaya belaka, jangan cari nak. Jadi kena hak jo pegang tu biar kijak pegang. Ni gelembu gelepar sikit dia lari laju pada gelembu. Pas duk gelewak tepat orang jo jemelih. Pisah dia duk lagu ni. Ada kena ni masalah Keselamatan lah SOP lah ni kan. Bukan
Kalau semeter memang tak lewat KJL. Kalau semeter sore memang selok. Kena dekat lah tanya jemelih tu. Hok bagi pergi kepala kena pergi kepala. Kalau lembu tu muka dia ada gelebel, dia panggil gelebel dia ni, kita gulung mudah. Kita gulung, biar jadi rapat tu mudah kita nak jemelih. Kalau lu kubah mudah, kubah tekok dia supaya manusia. Kubah kan, tekok dia bulat. Ya tak ada jelebel kubah ni, aku tekok bulat. Jadi mudah kita. Kalau lembu ni aja jelebel, kena carole kau berapa dia, Brahma kau, Ramayana, Mahabharata, macam-macam nama lembu. Tak tahu nama ni. Nama gelebel-gelebel lagu tu lagu mana? Gulung sikit, gulung, mudah kita nak jemelih. Menajarkan pisau dan tidak menyeksa binatang. Menyeksa binatang ni kita perebah tu cara-cara pandailah, jeruk kaki dia, tolak perebah. Lepas pada tu ikat kaki depan kena ikat lah. Jangan lepas kaki depan, kepah kaki belakang sahaja. So, ayah sing pesan lepas kaki belakang sebelah biar dia puas hati. Waktu bik darah tu biar puas hati. Ni nyo ikat belakangnya salai kayu lah tak payah buat kerja lagu tu nyanyo. Ikat depan ni sebab apa? Takut terlepas nyo sedok hok jo jemelih gak. Kaki dia yang kelepah nyo sekeh hok mana sore duk situ gak, pecah gigi lah. Duk depan. Jadi kena ikat. Penting hok ni. Hok kaki dia ikut dia dah kelepah. Rebah molek hok pergi kepala tarik. Mudahlah biar dia jadi mudah ni. Tekak tu biar zahir molek. Okey. Ada orang teletai ke langit ni. Gau ni wak naik ke atas. Dia sok ketak gitu. Ada orang perebah pun tak ada masalah gapo, atas selesa masing-masing. Kalau orang jenis ngane perebah ke lembu alik kau ni. Kalau orang ngiri perebah lembu kau ni mudah dia nak sembelih ni. Atas ngane ngiri terpulihlah. Petua-petua dia. Okey, masuk ketika nak jemelih. Ketika nak jemelih ni. Mula-mula belajar, mula-mula sembelih pakai tak ingat petua langsung. Kalau orang panik tak ingat apa. Akhir sekali jemelih pun tak tahu kat mana, terlupa kau ni, tak ingat kau ni. Petua datang daripada hadapan sembelihan, muka sembelihan itu binatang sembelih tu lah. Iaitu tidak datang daripada arah belakang atau melangkahnya. Khasiatnya sembelihan, sekiranya sembelih itu banyak, hendaklah dihalal penglihatan. Bukan khasiat dia tu. Adat-adat dia lagi. Hendaklah dihalal penglihatan sembelihan-sembelihan yang lain daripada melihat proses penyembelihan ini. Ini semua adalah adat kita terhadap binatang. Ayah saya besar kata kalau nak jemelih kita kena mari sebelah depan binatang. Jangan mari misalnya kita parking motor sini, binatang perebah ni lah, perebah ngadap kiblat lagu ni, yang ngadap kau ni lah. Kita pergi ke depan gini. Kita pergi mari ikut depan binatang, jangan mari ikut alik belakang. Kedua, setelah berada di belakang sembelihan bahagian tekuk, kita duduk molek, duduk bahagian tekuk, mengemis sedikit asal keping. Kita buh dalam poket kita asal keping, asal gelogo, ambil asal gelopori, soyok sikit, bubuh dalam mulut kita. Tujuan kita kemis ayat asal gogo ni ketika nak menyembelih ialah orang akan tertarik ataupun kecur denganlah daging sembelihan kita, sama ada untuk kenduri ataupun jualan. Kalau kita nak jual daging lembu ataupun kita nak buat daging rebel ke apa, kalau kita kemis lagu tu orang tengok lepas pada siap daging kita keliru orang. Tak tahulah apa kaitan dengan antara asal logo dengan daging kita lepas pada kita sembelih sudah nampak keliru. Ada orang kita tengok daging nampak tawa. Ada orang kita tengok daging basah molek, maya molek supaya mata zamrud dah. Air gawe dia nampak klik Allah. Nampak manisnya daging demo tulen pun manis. Jadi antara petua dia nak suruh manis adalah kita kemis asal keping. Kemis sikit sudahlah, jangan banyak. Jadi muka keruk pula makan kemis sikit saja supaya jadi orang keliru, belenjo jadi. Sebut asal keping belenjo dah. Tengok jadi belenjo dah. Jadi tabiat manusia tu lagu tu. Ya setting minda ya, setting kira kita ketiganya duduk dengan selesa, mata pisau jangan setentai dengan tubuh, daging yang berbau mengikut arah mata pisau yang tentai dengan tubuh penyembelih, dia kata. Contohnya jika mata pisau setentai dengan ketiuk misalnya, daging akan berbau seperti itu juga. Berkadar dengan banyak atau tidaknya mata pisau itu bertentangan dengan tubuh, sekiranya tidak mahu berbau langsung, maka jauhkan mata pisau dari bertentangan dengan tubuh. Jika mahu berbau sedikit, maka condongkan sedikit ke tubuh. Okey. Lepas pada kita duduk belakang kemis,
ambil soyok asal keping, rok. Jangan cekelak, jangan cekedi super ring kau apa jangan. Ambil super kemas sikit. Okey, kita duduk biar selesa. Jangan ikut orang. Kita duduk dulu. Duduk biar selesa dulu, kita keking biar segera kalau gerak gapo-gapo tak rebah kita. Ni ada rebah goli bating. Goli bating, dia pula goli bating semangat apa-apa jangan gu. Jadi duduk biar kemah. Cekera kalau berlaku gapo-gapo kita tak ada masalah apa. Duduk kemah molek. Okey. Pisah ni kalau bertetai dengan tubuh kita, binatang, daging kita akan bau. Ada setengah orang tu bau selok. Lekat di bawah tangan. Jadi, kalau tak sewi bau, mata pisah jangan tetai dengan tubuh. Lagu ni. Pegang lagu ni. Kita pegang lagu ni. Biar tak kena langsung tubuh kita. Biar tak kena langsung tubuh kita. Bismillah ni. Kalau nak sikit tanya dia. Nak cemuk mana? Nak betul-betul bau kau apa dia? Nama. Kita condong sikit, kena tubuh kita sikit, hak tu sekadar dia bau. Tak sewi bau langsung, tarik tu jangan bertetangga dengan tubuh langsung, tarik. Sebab tu pisah kena tajam. Lo ni macam-macam jenis pisah ni. Pisah Amerika, pisah Jerman, pisah apa dia. Bagi 200, 300. Semelah mari pergi pisah saja, tengok. Lapuh pun tak reti, kejung tolai pun tak reti, akhir sekali bawa basing buat kelik dagingnya. Pisah sarung semula Hok pisah ulu golok, pisah dewa sayak labu, sayak sikak Kawan ni beli pisah gos 10 sen, perak. Dia duk tengok saja. Tengok ulu pugung dah. Komunitas penawar hitai lah. Terah remungga. Cara yang keempat mencari butir halkung. Hok ni kalau orang tak biasa je melih, dia akan panik nak cari butir halkung atas mana. Dia pakat teka lagu tu. Maka butir halkung tidak sama dengan butir halkung manusia. Butir halkung manusia duk keras gitu. Kau ada naik, kau geluk. Ada gerak tak? Bukan lagu. Geluk tak ada. Nampak? Binatang tu je lagu tu. Sebab dia gerak je lidah kau tu orang yang panjang. Takut kita je melihat tu tarik waktu jatuh gini perut. Tak kena. Halkung ni kena di atas. Cara nak kena butir halkung lagu ni. Kalau binatang jatuh telinga dilipat ke leher. Halkung di hujung telinga tersebut. Kambing kita ambil telinga dia, tarik. Telinga kita pendek ni. Telinga kambing tarik gini. Tarik ujung apa dah? Ujung telinga dia, ni butir halkung dia. Sebab dia semelih bawah pada ni. Bawah pada telinga dia. Bawah pada telinga. Tu standard lah. Rolitnya binatang. Orang-orang yang duk pakai tu. Tu maksud dia. Kalau betina, ke atas. Lebih kurang seci. Dari ke atas. Maknanya kata kita upis telinga. Kalau hak binatang betina, ni ujung telinga dia. Okey, atas sikit. Atas sikit dari seci. Tu butir lekung. Maknanya, jangan atas ni lah. Atas ni bahaya. Di bawah ni. Tu maksud dia. Kelimanya baca doa. Baca doa ke apa dah? Farauhum wa raihanu wa jannatu na'im. Farauhum wa raihanu wa jannatu na'im. Daging rasa manis. Kalau bergula pun manis juga, tetapi daging ni ada rasa manis. Ada ke rasa purah. Kalau kita makan rasa purah, daging orang kasar tak sedap, kita tak cakap bubuh dah kakah. Jadi rasa tahu tak sedap, wak khutuk pun rasa tak manis lah mana. Ketujuhnya, ketika jembelih, tahan nafas semasa menyembelih, kemudian melepaskan perleher-leher ketika menyembelih, daging jadi lembut. Mudah nak puk kalau kita masak, daging tu mudah nak lembut, mudah nak masak, mudah nak masak lah. Jadi cepat lembut daging tu dah. Tahan nafas. Kita duduk molek, baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahi Allahu akbar, doa nak jembelih. Bacalah baca doa, ikutlah baca bismillah. Tak wajib baca bismillah, dalam mazhab kita sunat sahaja baca bismillah. Berarti kalau kita tengok orang jembelih tu pakai kaki berok-berok, weh kakak ni tak baca bismillah. Sodah binatang lagu mana makan. Dalam mazhab Syafi'i, asal sahaja orang Islam menyembelih, berarti menyembelih atas nama Tuhan dah tu. Orang kafir kalau dia jembelih tak sah sebab dia sembelih bukan kerana Tuhan. Maka tak perlu, sunat sahaja baca bismillah. Ada orang faham wajib kena baca bismillah, tidak wajib, sunat sahaja. Bacanya apa? Bismillah. Jangan bismillahirrahmanirrahim Sebab apa? Sebab jembelih ni nampak perbuatan tu nampak nyanyi. Maka pemurah dan penyayang Tuhan tak disebut. Ketika melakukan perbuatan ni sebut nama Tuhan saja. Bismillah. Bismillahi Allahu akbar. Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minna. Ya Allah ya Tuhanku, binatang rebel ni mari kokmu juga dan akan kembali kepadamu juga. Terimalah apa yang daripada kami. Bismillahi Allahu akbar. Teruk selalu. Atas kita lah pisah jenis lagu mana, jenis berekok kau lagu mana.
tekan tu zeruk. Tarik zeruk, okey putus dah. Kalau tak itu tengok. Kita khobek pula tengok putus kodok halkung tu. Kita khobek dulu tengok. Okey putus dah nampak orang putih tu putus, biasa hok belah dia tak putus lah. Nampak terbolah benar kalau orang putih tu saja hok maris tu tak putus. Biasa putus tu kita khobek tu putus. Boleh lah tu. Boleh lepas lah tu. Ada setengah binatang payah nak mampu. Sebab apa? Sebab darah dia mari, dia kupu sini, dia bekat, dia sejuk kah, dia berhenti sini. Darah jadi ada dalam ni. Jadi lambat nak mampu duk lepas. Kita tengok. Kalau nampak lambat sikit, kita tengok sini. Okey, tengok sini. Kalau nampak darah beku, kita toreh sikit. Kadang-kadang dia beku dah sini, kita toreh sikit, biar tubik pula hak baru. Barulah cepat mampu binatang tu. Bukan sembelih kali kedua dah. Kita buai sikit daging darah hak beku di pala orang halal kong tu. Tahan nafas pada duduk. Okey, lepas pada baca doa bismillah ya Allahu akbar, tahan nafas ketika nak sembelih. Sedut nafas. Awak dah lepas slow-slow. Sebentar ya, tak pesel. Nak muka bapa muka tak lepas nampak biru dah muka. Hangbo tunggu yang tadi tak sampai setengah jam kijok lagu tu sebentar ya deh. Kita toreh siguk-siguk. Jangan. Biasa pisah ada setengah orang minat ada labu tu. Ada orang pisah style straight pun ada minat ada labu. Labu tu ada harga tu dia tu deh. Mudah kalau kita tok kat tu dia sakut dah sini kita tarik tu dia putus juga alik bawah tu. Setengah tu orang dia perebah tekak tu sebaik nak tengok depan belakang kanan kiri tu dia tarik tekak tu. Atas selesa dah. Habis jemelih. Apabila jemelih tu sudah dah, nak buat lagu mana? Petua lepas pada jemelih pula. Lepas pada jemelih ni, habis dah semelih tu, habis dah putus dah. Halal dah makan. Nak buat. Lagu mana? Petua selepas jemelih. Pertama, satu sapu hujung mata pisau yang belum murai darah ke pipi binatang sembelihan. Darah yang masih berbaki disapu di badan sembelihan. Tujuan dia mengelakkan sembelihan daging dihurung oleh lalat. Pisah kita kena darah dah. Lembu duduk lagu ni. Hok jo pegang kepala lembu tu kena pegang. Selagi mana kawan tu tak kata lepas, jangan gaduh lepas. Nyanyo ke dia. Kelecak sedok lah kawan tu. Pegang dulu, okey, kawan tu akan sapu sini. Ujung mata pisah di lembu. Bukan di tu email Namun kata email kata dia gini. Hamba mengaji sekali. Hamba tengok depan dia duk mengaji dulu. Bukan kita di lembu dia. Hamba nak tunjuk tak nampak lembu sini. Lembu tu sapu di pipi lembu tu dah. Pipi lembu di hujung pisah. Hok baki lagi sapu di tubuh dia. Tangan kita berdarah pun sapu di tubuh dia. Tujuan dia daging kita tak urung di lalat. Sama ada daging letak lagu tu lalat tak urung ataupun tangan kita gula lalat tak pergi urung. Ada setengah tu stopok penuh lalat. Hok hijau ada, hok biru ada, mari dah. Macam-macam. Tetapi kalau kita lesek lagu tu, dia tak mari. Tak tahu petua orang je tua. Jamil dulu bisa semua. Keduanya campur pisau ke hadapan. Kemudian minta orang lain kembali ke. Lagu mana campur dia? Orang yang terliur, orang kosiak dia. Orang akan terliur dengan daging tersebut. Okey. Lepas ada jemelih. Pisau ni kita sapu dah dah. Sapu dah. Pisau tu kita pekun depan. Cocok lah. Tujuan pertama petua dia supaya daging kita tu jadi laris. Ni panggil pelaris. Orang tua dulu buat pelaris, jual daging kau jual apa, dia pekung. Pekung depan suruh orang lain ambil pisau dia. Dia tak payah setuh lah. Kedua, tujuan dia untuk keselamatan lah. Jangan duk pergi lagu tu sebab orang ramai duk mari duk terkekal ke lembu lah, mari nak tengok, nak pukul gambar selfie sebelah lembu lah. Jadi kita duk pergi pisau barang bahaya takut pop tepuh. Banyak kes dah berlaku. Dan malam ni tidak berbau kena ke? Nangis tak sudah lah. Baca surah Quraisy ayat 1 sampai 3. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Sampai sekat tu sebanyak 3 kali. Setiap kali dibaca sapu tangan daripada bahu binatang sehingga ke punggung binatang. Lepas pada sapu, lepas pada pekung pisau, baca li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Sekat tu ambil tangan kita daripada bahu binatang sapu ke punggung dia. Baca pula sekali lagi, buat 3 kali sapu, 3 kali. Tujuan dia insya-Allah daging akan cukup untuk kenduri dengan kadar yang berpatut lah. Nama kes 9 ekor kambing panggil 4,000 orang. Khamak benar, tobat tok guru tu khamak. Tentu dah khamak Tapi biar munasabah. Kalau kita bimbang nak buat kenduri ke nak buat majlis daging tak cukup, baca doa ni. Mudah-mudahan jamuan kita, daging hok kita sembelih tu bercukup-cukup.
Kalau tak cukup pun dia mau buat senyap lagu tu. Nampak macam cukup lah. Hak penting cukup. Keempatnya, jangan basuh tangan. Jangan basuh atau terkena pada air tangan dan pisau sebelum sembelihan betul-betul mati. Jika sudah mati, maka bolehlah membasuh tangan atau pisau. Jika banyak binatang yang hendak disembelih, maka inilah faedah mengesak pisau dan tangan ke pipi dan badan sembelihan sebelum menyembelih. Tujuan dia, daging tidak berminyak, mulut tidak akan berlumuran dengan lemak minyak. Sebelum binatang, lepas pada kita sembelih, binatang duk lepas dah. Jangan gaduh pergi buka paik, basuh tangan ataupun pergi basuh pisau. Mungkin pisau agak mahal ni kan. Tak payah, biar binatang tu mapuh betul-betul. Kalau kita buat lagu tu, biasanya, golik, memang kita boleh tengok sendiri, daging tu akan jadi berlemuk. Tak tahu apa kaitan di antara air, basuh tangan kita, tiba-tiba daging situ berlemuk. Kita tak basuh, daging tak berlemuk. Tak tahu apa hukum halal lagu mana, bercampur lagu tu, jadi tak berlemuk. Jadi, sebelum binatang tu betul-betul mapuh, betul-betul mapuh, tak apa, kita boleh basuh tangan. Jadi, kalau binatang banyak, kena sembelih 5 ekor misalnya. Sembelih dah, mungkin kita kesak dah. Maka tujuan itulah kita kesak tangan kita di lembu saat ni, pisau saat ni. Jadi tak perlu basuh lagi, pergi kat binatang lain pula jemelih pula. Petua hok mula-mula saat ni buat sekali sahaja ketika mula-mula binatang. Kalau hok kita hok macam saat ni lah, hok pisau ni buat sekali saja. Tak syarat setiap kali nak jemelih pula, hok kali kedua kena buat pula. Tak payah buat sekali saja. Habis bab jemelih, habis dah lah bab petuanya. Habis dah? Kok ada lagi? Habis dah? Jadi kita buka soalan lah mengenai korban. Tak banyaklah mana petua. Ataupun ada tak faham ke apa dia ke. Jemelih ni kalau boleh cari hak besar. Binatang ni cari hak besar biarlah harga mahal. Jangan cari harga murah. Masjid ni 500. Masjid depan ni 400.5, gitu ke 400.5. Dok Tuhan bayar harga 500. Allah tak padan daging 500. Dok Tuhan bayar dengan harga 500. Jangan dok bimbang. Kita korban di kawasan mana-mana pun, kok penting niat kita. Jangan nak mencari keuntungan dalam buat ibadat. Kita bayar 500, Tuhan akan bayar dengan harga 500. Orang bayar 400.5, Tuhan bayar dengan daging banyak cukup pasal, tapi pengorbanan kita Tuhan akan bayar. Nabi kata kabir dhahayakum fa innahum matayakum yaumal qiyamah. Besar ke binatang sembelihan kamu, sesungguhnya ia merupakan kenderaan kamu pada hari kiamat. Antara kenderaan yang kita boleh guna untuk melalui titian sirat adalah binatang korban kita. Sebab itulah ada setengah orang sebut kata kalau kita rebel gia-gia ni biar sampai 7 gia. Kerana apa 7 gia ni mewakili seekor binatang, dia akan kifarat ke seluruh tubuh kita. Nabi sebut korbanlah sesungguhnya binatang korban akan mengkifarat ke dosa kamu, kepala dia akan kifarat dosa kepala kita, tangan dia akan mengkifarat ke dosa tangan dan seluruh tubuh kita. Tu Nabi. Dan sunat kita sekalipun kita tak rebel, sekalipun kita tak jemelih, ataupun kita dah suruh wakil dah kepada orang, sunat kita pergi tengok binatang jemelih kita. Sunat kita pergi tengok. Ya afdalnya kita sembelih sendiri. Tapi kita ni mengucap nakut juga tu kan. Kita pergi tengok tak apa dah. Kerana apa? Kerana Rasulullah suruh Sayyidina Fatimah pergi tengok binatang jemelih dia. Tak wajib kita tengok Tak wajib kita tengok. Cuma Nabi kata awal darah yang titik daripada sembelih kamu, titik di sisi Tuhan dah, maka diampunkan dosa kamu. Sembelih binatang siapa putus pala-pala, Allah gerai telajak dah kawan ni. Rupa hukum dia makruh, hukum dia dah. Makruh hukum dia. Sembelih apa gerai pah putus. Makruh hukum dia, binatang tu sah dan halal dimakan. Adakah boleh korban kuda? Kuda hamba tak biasa dengar lagi orang korban kuda. Hak tu saja senarai hamba sebut. Lembu, apa dia? Lembu, kubak, kambing sahaja. Kuda hamba tak tahu boleh tak? Kuda ada orang korban kuda? Apa hukum daging korban kita ambil belaka, lepas tak sewi kat orang. Welung korban apa jenis lagu ni? Korban ni kena wi kat orang, wajib kita kena wi daging yang mentah dah, jangan masak daging mentah.
Bapa tak boleh masak, masak pun tak boleh. Sebab apa? Kerana orang miskin ni kadang-kadang hari raya banyak sangat dah daging, dia nak jual daging tu. Kalau dia masak jadi payahlah dia nya. Jadi panggil menyempit ke penggunaan daging bagi orang susah. Kita wi dengan cara bebas, wi hok metah. Dia nak makan boleh, dia nak goreng, kau nak agak dia nak wi kat orang pun boleh. Tapi kalau dia kita masak jadi sepit dia panggil. Penggunaan orang miskin tu payah bab daging nah. Wajib kena wi secara mentah, sekadar yang tidak malu orang ambil, iaitu kadar sekilo ke setengah kilo. Beri daging korban kepada penyembelih bukan niat sedekah, bukan niat upah, boleh hukum dia, tak ada masalah apa. Dia kena wilah nyanyo ke dia. Dia antara orang yang layak untuk kita beri daging korban. Daging korban ni cara bagi dia ada banyak cara. Salah satunya kita bagi 3. Misalnya boleh 10 kilo ataupun 12 kilo, kita bagi 3, 4 kilo, 4 kilo, 4 kilo. 4 kilo kita ambil makan kita, 4 kilo kepada orang miskin, 4 kilo kepada orang kaya. Siapa dia bagi lagu ni, pahala dia seperti bagi semua daging. Pahala dia seperti bagi semua daging. Kedua, cara bagi dia, kita ambil hanya sejeput saja, hak lain bagi ke orang. Hak tu juga dapat pahala bagi semua juga. Sekalipun kita ambil makan juga, pahala seolah kita jamu semua. Hak bagi 3 saat ni pun, macam saat ni juga. Terpulailah kepada kita hak mana-mana. Hak tu cara sunat. Tapi kalau separuh kita makan kita, separuh kita dapat pahala bagi separuh sahaja. Tiada cara kita bagi tak penuh tapi dapat pahala penuh. Salah satunya bagi 3 kepada orang miskin 1 bahagian, kepada orang kaya 1 bahagian dan kepada kita 1 bahagian. Sunat kita makan daging korban kita, ambil berkat dengan ibadat kita. Ada soalan ke? Kau ni masalah fiqh. Biasa orang kampung pun kadang-kadang buat juga tapi tak tahu hukum akal. Ta'yin panggil. Ta'yin ni salah satu cara menazar. Nazar dengan cara ta'yin. Kita tak sebut perkataan nazar tapi kita tunjuk ke lembu. Kita pegang lembu. Kita pun ta'yin dah. Lembu ni hamba nak buat rebel. Lembu tu jadi wajib kena korban dan kita tak boleh makan langsung. Ni masalah orang kampung kecek ni. Nyanyi juga ni. Kalau kita ni lembu rebel hamba, orang mari tanya ni lembu rebel hamba, ni tunjuk, siap tunjuk, ni panggil ta'yin dah. Tentu ke binatang tu untuk dijadikan korban. Maka apabila lagu tu wajib dia kena sembelih ke lembu tu dan dia tak boleh makan langsung. Tetapi kalau orang tanya, saat ni orang tak tanya dah, dia pergi royak ke orang, mengiklankan, beritahu kepada orang. Tapi kalau orang tanya, tarik lembu tu buat apa dia tu lembu? Lembu nak buat rebel. Jawab kepada orang. Hak tu bukan ta'yin. Ni bukan ta'yin. Hak moleknya kalau orang nak tanya lembu rebel ke lembu apa, tanya ni lembu rebel sunat hamba. Kena sebut perkataan sunat supaya tak jadi wajib. Kalau kita tak sebut perkataan wajib, takut-takut ia jadi ta'yin. Ta'yin tu panggil istilah panggil menentukan binatang tu untuk buat korban. Apabila kita tentukan, sama ada kita tunjuk ni binatang ni hamba pegang ni nak main nak rebel tahun ni, tak boleh makan tak boleh makan daging dia walau sedikit, dia jadi seolah-olah nazar dia panggil. Tu bahaya juga cara kecek kita. Tetapi kalau kita dok kecek ambo nak rebeh, tu tak jadi nazar lagi jadi lembu yang ditakyinkan hukum dia seperti nazar, tak boleh makan sedikit pun daripada daging tu. Jadi wajib dia kena agihkan. Kambing sebelum nazar. Dia tak kambing lain waktu itu ada gula tu di mana? Terik, nak terik juga. Macam-macam. Daging kambing nazar dia tak boleh makan. Dia nak buat payuh. Dia ambil daging 2 kilo gaul kat situ, gula. Lepas tu dia pun nak makan, boleh kodok. Capur lagu tu. Makan kodok 2 kilo lah. Maknanya kodok hok capur tu boleh perbuatan lagu tu api makruh buat kerja lagu tu. Kuah pun tak boleh makan kalau hok nazar ni kalau boleh. Susu dia, misalnya lah binatang tu kan, ada susu misalnya, nak ambil minum tak boleh. Daging nazar ni. Sebab apa? Sebab nazar ni kita kena faham kaedah. Satu benda apabila kita nazar bukan dah jadi milik kita. Maka tak ada hak kita nak ambil susu, nak ambil daging, nak gapo, tak ada hak. Tetapi kalau kita korban sunat, benda tu milik kita ni. Kita nak ambil, nak wi kok orang separuh kau tu boleh. Tapi nazar ni panggil terlepas daripada milik kita dah. Tu maksud nazar. Apabila kita ikut kita nazar lembu, kau kita nazar gapo, maka tak boleh makan. Pas lagu mana buat lagu tu? Moleknya dah beli 2 kilo gula suku lah makan hak tu ni. Nak makan juga apa dah.
Perlu kau dok beli pegang tali lembu sebagai tanda akad jual beli. Dalam mazhab kita, dalam bab jual beli, kalau benda boleh kesok, kena kesok. Kalau benda tak boleh kesok, dua. Sama ada beli bangunan ataupun beli tanah. Tak ada orang kesok bangunan, ada. Beli rumah 3 ruti, kesok bangunan, tak ada buat kerja. Maka cara beri milik dia, ya sebab dalam syarat jual beli dia kena qobak dah. Antara syarat jual beli, kita kena miliki dengan cara kita pegang. Okey, kalau benda boleh gerak kena kesok. Lembu kan boleh gerak, tarik sikit. Kau itu pegang kepala. Ni lembu hamba, kita pun beri. Tak boleh terima. Tu menunjukkan kita betul-betul terima. Dalam mazhab kita siapa perikat lagu tu? Tak cukup kita kata. Mau jual lembu ni, kita pun tengok kau jauh. Saya beli. Tak puas hati jual lagu tu. Dalam mazhab Syafi'i, kerana redha ini benda sembunyi, kena tunjuk nak pegang holok dia. Maka hok beli pun kata, saya terima. Nampak jelas kita terima. Qobak. Kerana syarat dalam jual beli tu qobak. Maka kena tarik tali kau dak. Ikutlah pegang kepala lembu kau berapa dia. Tapi kalau lembu tu tak bahayalah. Tapi nak lembu duk tengok. Gerat lajuk dah lah. Tanduk maya lagu tu deh. Duk main duk gini dah. Kita pegang ke. Sallallahu lah kita. Jadi biar munasabah. Kalau benda hak tak boleh nak kosek, maka kalau beli rumah misalnya, okey, kawan tu suruh anak koci dan kosong ke barangnya dia. Kalau barang tu ada lagi dalam rumah tu, dia jual dah kita. Seolah-olah dia tak suruh lagi kita. Ataupun barang kosong dah, dia tak suruh anak koci. Ya, kalau barang hak jenis tak kesok, kena suruh dua. Anak koci dan kosong ke barang daripada tempat tu. Tanah kau apa dia, tu betul suruh dia panggil. Kalau selagi barang tu ada sengih lagu tu, ada yang mau tak suruh lagi. Berarti kalau ada rosak ke rumah tu apa dia mau tanggung. Ambo tak terima lagi. Dia mau suruh dia anak koci, barang dia mau penuh lagi. Tu syarat kalau barang tak kesok. Kalau barang kesok, kereta kau apa dia, tanda terima gohik sikit gitu lah. Kalau tak boleh nak buat guano Bagaimana cara pembahagian daging korban yang betul? Ingat, paling kurang kena beri kodas kilo tu lah. Kodas kilo. Kodas kilo ataupun setengah kilo. Hak tu paling kurang. Lepas pada tu cara bagi 3 sani lah. Ataupun makan sikit bagi belakang. Semua tu cara pembahagian yang ada dalam kitab dan dapat pahala penuh. Kalau kita bagi separuh, kita makan 2/3, kita beri 1/3 boleh. Tapi dapat pahala sedekah 1/3 saja. Kok dalam syaratnya bagi cara saat ni. Cara 3 bahagia ataupun makan sedikit dan sedekah semua. Boleh kau ada korban lembu buting, khilaf ulama. Ada kata tak sah, ada kata sah. Lembu buting ni lembu tino ni. Lembu tino tengok syarat mengandung. Tak boleh kerana mengandung ni aib. Syarat binatang jemelih mesti benda sempurna. Maka binatang kalau mengandung daging dia tak sedap. Dan ramai orang tak berahi daging binatang, daging buting. Maka Ibnu Hajar kata tidak sah rebel daging lembu betina yang bunting. Katanya Imam Ramli sah. Sebab apa? Sebab daging dia orang apabila dia mengandung, dia susuk pergi ke anak. Maka katanya Imam Ramli, anak tu ganti kepada daging dia lah. Tetapi moleknya jangan jemelih, jangan korban dengan lembu tino. Lembu tino. Afdalnya lembu jantan yang sebut dah. Bak jemelih afdal daging binatang, bak merah afdal lembu betina. Boleh kau tak bagi daging korban kepada orang kafir? Tak boleh bagi kerana daging ini daging ibadat, upacara ibadat. Maka dia hanya layak sama ada hak juri makan dan makan hanya orang Islam saja. Macam semaya. Mana boleh kita suruh orang kafir semaya kau campur gaul dengan ibadat kita. Maka daging ini, sekalipun daging ini dapat daging makan ya, tetapi daging ibadat. Dia berbeza dengan daging jemelih kita. Kita sembelih ayam 100 ekor nak pergi ke dia, tak ada masalah. Tetapi apabila daging itu diniat ibadat, maka automatik yang layak makan hanya orang-orang Islam sahaja. Supaya zakat juga, zakat nak pergi ke orang kafir tak boleh juga. Sebab zakat ni milik orang fakir daripada orang Islam. Kalau kita pergi ke orang kafir, macam kita ambil hak orang fakir Islam. Jadi kata orang fakir Islam ramai lagi, kau kaya belaka buat gitu. Jadi kalau pergi ke buat kena bukti orang berhak, curi hak dia. Maka daging lembu juga ibadat mesti diberi kepada orang Islam kerana ini upacara ibadat. Nak pergi kepada sainggu kita misalnya nak tunjuk kita ni mulia ke, ada akhlak ke, okey, sembelih daging lain lah, pergi makan ke dia. Cakap dia seru hati juga ke? Kita tak seru hati. Ada pun kita pergi makan dalam ketik, tak cah.
Atas kepala tok ca kau lima atas tok ca tak tahu tapi yang muda dulu duk curi. Tak sekira lah. Tapi pok kita tak makan benda lagu tu sebab upacara ibadat dia. Bapa dia pok dia nak malu segar pula ni. Betul kau sunnah Rasulullah makan hati. Ada riwayat kata Rasulullah tak hanya meleh, Rasulullah ambil hati. Ni tradisi orang Arab. Kadang-kadang dia ambil empedu, makan metah dah. Klop. Kita tak tahulah, makan dak asal lugar rasa. Nama. Tetapi kalau nak buat tak apa. Makan metah boleh ataupun ambil hati saja, hak lain sedekah. Tu moleknya. Cara bagi daging. Masalah ada setengah tempat tengah dok bagi daging, ada orang macam buat program masjid kau gapo dia minta dah sikit-sikit orang nak buat masuk dah. Mungkin nak jamu orang melapor kau gapo dia. Boleh. Tak ada masalah apa ambil daging untuk masuk, tak ada apa. Hak penting setiap orang tu jangan ambil banyaklah. Nak makan tinggal setengah kilo dia. Nyanyolah. Tinggal setengah kilo pas nak bagi lagu mana? Dia kena hak bagi wajib lagi. Hak dia nak masuk sikit-sikit tu yang ambil sikit-sikit ya dah. Tak siapa 5 kilo yang ambil dah biasa. Ambil sikit-sikit jadi ada lebih lagi untuk kita bagi hak wajib tu. Tak ada masalah apa. Daging korban wajib kita perhabis kodok siapa hari kepak tu saja. Wajib kita perhabis kodok. Misalnya kita daging gebel. Siapa hari kepak tu wajib kena bagi belakang kau boleh tak kita sipil lagi. Kita gebel hari pertama. Hari kedua gebel, hari ketiga hari kepak gebel. Pas daging banyak nak tadai nak bagi. Pas hari kelima dah masuk. Sudah dah habis dah hari raya. Lagu mana daging yang kita sipil tu? Boleh kodok? Boleh, tak ada masalah apa. Bagi lepas pada tu pun tak apa. Yang penting waktu sembelih tu waktu. Cuma makruh lah kata ulama taruh daging korban. Afdalnya beri. Kerana pada 4 hari tu betul-betul kita nak jamu orang fakir untuk makan daging. Siapa? Sama ya. Boleh kodok sipil daging korban pun dia makruh. Kalau boleh berapa lama? Sudah. Tak tahu berapa lama dia pun nak sipil tapi biar munasabah lah bagi tu dah. Kalau boleh bagi belakang. Masalah kita nak sipil, tak ada masalah nak sipil. Hak penting kita bagi dah hak skelo tu, okey tak ada masalah apa dah. Nak sipil setengah tahun kau. Kalau orang ngaji Mekah sudah. Syarat pertama pokok kita hak ngaji Mekah dulu dah, ngaji Bukit Jiak ya, kena beli peti sejuk. Kita kata pek dah apa orang nak mari ngaji beli peti sejuk. Apa? Orang akan bagi daging. Daging 3 tahun lepas ada lagi dalam peti. 3 tahun lepas ada lagi. Tak tahulah, tak erti nak bagi dah. Makan daging belakang, cecoh nasi pun makan mata lembu, ada kata curuh mata. Ambo tak tahu, ambo tengok pun tak tahulah takut ada petuanya, ambo tak tahulah. Makan mata lembu tu mata jadi curuh, ambo tak tahu dah. Mungkin ada petua kau lagu mana. Nak curuh mata baca pakashafna ankarita akafa basarukal yauma hadid. Surah Al-Hadid kau berapa dia? Siuk sini. Tanya orang bel tu siuk sini. Okey, patut tekan sini. Tanya orang bel sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, apabila sebut nama Nabi Muhammad, okey siuk sini. Pakashafna ankarita akafa basarukal yauma hadid. Pada hari itu kami bungkuk segala tabir-tabir mata dan mata menjadi terang. Pada hari kiamat kita boleh tengok barang hak sengoti. Lah ni kita dok tengok barang tipu saja. Baca hak tu siuk, lepas tu kita tekan sini. Ada orang tiup di kuku, ada riwayat tiup di kuku. Dalam hadis Nabi kata apabila disebut namaku ketika azan, maka kamu cantum ke kuku kamu. Ada kata cantum lagu ni. Ada catung lagu ni. Boleh belakang dah. Nak catung lagu ni boleh. Nak catung lagu ni pun boleh. Jangan catung lagu ni. Jadi kau gohok. Jadi nampak pelik pula. Nampak pisau telajak. Jadi riwayat hamba terimanya lagu ni boleh. Lagu ni boleh. Bacanya ada 3 baca dia. Marhaban bi zikrillahi ta'ala qurrata ayuni nabika ya Rasulullah. Ada baca. Ada baca ya basiru bila hadaqah ihfaz ainaya wa nawwirhuma. Baca siuk katanya Nabi siung. Siung. Jangan jilat. Nampak? Jadi muka lain pula. Siung gini. Siung dia. Bukan siuk. Ni siung. Lepas tu, sapu di mata. Nabi kata pertama, khasiat dia,
aku akan syafaat dia pada hari kiamat. Hari kiamat Tuhan Nabi Muhammad akan tolong kita. Nah, hak sani, hak pakai syafna sani untuk cerah mata. Nah, dan antara amalan tu untuk guru tua untuk cerah mata baca lagu tu. Nah. Boleh berlaku nah. Nak siuk situ boleh, nak siuk sini pun boleh. Nah, ha. Kalau menazar nak korban lembu, tapi kecuali 1 kilo hok kita. Menazar lagu mana ni? Dia lagi. No, sekilo dia lagi tolak hok dia. No. Sudah lagu mana? Lagu mana? Daging tu nak jadi lagu mana? Dia lagi nak makan. Hok ni hamba tak boleh nak jawab, hok nah hamba tak ingat ni. Biso sungguh soalan ni. Kali pertama ni hamba dengar ni dia lagi menazar, dia lagi sekilo tu dok jadi. Celika. Kau ada buat dah. Nampak? Rasa ada buat dah nak benar dah tu. Nampak? Kalau tak menazar nak dapat fadilat besar deh. Fadilat nazar ni dapat korban wajib, tapi nak makan juga. Dia lagi kecuali sekilo. Ni hati hamba kena tengok kita, hamba tak berani. Nampak? Hamba tak cerak tak boleh nak royak. Ada soalan lagi ke? Habis ada dapat 4 minit lagi pukul 9. Hukum ambil video masa sembelih. Ya video ni maknanya gambar lah. Ikutlah gambar-gambar kalau tak menunjukkan apa-apa tidak. Ya sebab lembu ni dia tak ada macam maruah lah mana. Bukan kata dedah aurat dia ke, dia tak pakai seluar masa tu. Dah dia benda tu jangan apa mengaib ke orang ke apa dia. Nah. Tapi misalnya kita pukul gambar orang duk sembelih lembu. Tok bila duk tengah-tengah ngangu. Tok bila duk tengah-tengah ngangu, terkejut duk khamak duk baca ayat hak ni duk nah. Muka memalukan. Kita sebab hak tu bukan lembu, bukan kerana lembu tu malu. Tok bila tu malu. Jadi masalahnya bukan di lembu tu dah. Sebab lembu ni tak ada maruah dah. Sebab tu dia tak ada masalah. Jalan tak akan seluar apa kota baru pun tak apa. Tapi maruah takut orang hodok keliling tu dah. Tu. Lembu tu tak ada masalah. Lembu sembelih mampu. Misalnya Allah nyanyo malunya aib dia tengah gelepar malulah lembu. Tengok mak dia tengok mak lembu tengok malu. Dia tak ada hukum sebab binatang lagu tu dah. Tidak kata menjatuhkan maruah. Yang maruah ni kait dengan manusia. Kalau lembu tu standard KL lah. Nah. Ada 1 minit 2 lagi. Sekali buat saja deh. Air pisau tu penyedia pisau saat ni deh. Iris 5 kau iris bawang, iris serag apa dia sekali saja. Kalau kita 9-10 ekor sekali hok mula-mula tu saja. Jangan setiap kali seekor mampu klik rumah pula. Kering hidung kita. Gitu deh. Sekali saja deh. Sekali saja ketika mula-mula. Sembelih tu tak payahlah. Cuma macam hok kemih apa semua setiap kali nak nyembelih tak apa. Cuma hok pisah tu hanya sekali sahaja. Betul. Tulang tu tidak wajib bagi, yang wajib dibagi hanya daging. Urat, kulit, keting kau apa dia, kaki kau apa dia. Misalnya orang minat, tak ada masalah. Bagi tak ada apa. Tapi hok dikira hok wajib dibagi daging. Sebab dalam binatang hok paling afdal adalah daging dia. Tulang ada setengah orang makan, ada setengah orang tak makan. Hamba nak makan wi kat hamba lah. Tak boleh bagi dah bukan tak boleh bagi, boleh bagi tapi hak wajib bagi tu daging nah. Kalau kita bagi tulang, bagi tak bagi tak sah. Bagi daging dah nak bagi tulang ikut kita lah. Atau orang lah minat berahi kau apa dia. Kita makan belaka apa kita ni. Ibu sawak pun makan. Hak asal boleh makan lah. Kali kuku pun makan setengah orang tu nah. Lah ni kulit lembu pun makan. Guting buat kepuk dah. Lepas ni bulu lembu pun makan. Tak tahu. Buat gitu. Jadi boleh makan. Hak wajib dibahagi hanya daging sahaja. Nah, lagu tu. Gini, masalah buang dia takut kulit orang tak makan. Suruh lari berah belaka. 7 hak gear tu. Orang kata tak ada orang kau nak ambil kulit perut. Lari berah. Bukan kata boleh kau berapa dia. Dah. Lari berah tak secara. Maka lagu mana? Hamba tak gerak nak cara nak 10 ekor kulit lembu nak buat ke mana? Nak jual tak boleh menatang ke rebel kan jadi nyanyi kat orang pula.
Takut kena hadis Nabi kata siapa dia jual daging korban dia, maka tidak ada pahala korban dia. Maka duk main lagu tu. Gosok sekali tu siapa jawab daripada dia. Asalnya molek bagi semua. Asal benda boleh makan, perut kau gapo dia, siapa dia pandai pisah, okey ambil demo lah. Gitulah moleknya. Ni jadi kodah tak ada orang. Tak ada orang sanggup lah ni kulit kau gapo dia pakai. Ya. Lepas tu nampak pisah dewa sayap labu. Pisah ya dewa sayap labu hang kulit tak pandai, perut tak pandai cara apa ni. Pas lagu mana? Bazir nak buai tak boleh, nak jual tak. Sudah gosok sekali tu. Paksa kambuh lah. Gitulah. Tidak ada masalah hukum dia. Jangan tuhuk daging sudahlah jadi kau bazir. Gitulah. Tak ada masalah lah. Sebab atas dasar tak ada orang nak ambil. Nak jual takut jadi di hadis tu. Lagu tu. Orang tua dulu kambuh. Gali selalu. Demo nak cara kulit tak si kulit, okey kambuh. Takutnya ambil sorang pergi jual. Jual nyanyi orang. Biasanya jangan orang hok jemelih. Jangan orang hok gerbel tu belak jual. Tapi kalau kawan tu tinggal, mari siapa-siapa dia jumpa ambil pergi jual. Hak tu tak ada soalik, tua dah sebenarnya. Tetapi orang tua dulu berhati-hati, dia pakai kambuh tak siwi jual langsung nak bagi korban. Tu maksud dia nah. Macam-macam manusia, dengan lembu pun selfie. Selfie dengan lembu, berkali lembu dia comel, kalau ni selfie dengan mayat, selfie dengan kubur, selfie dengan ni. Jadi budaya selfie kita nak kata lagu mana, selagi mana tidak mengganggu, memalukan maruah orang kau gapo dia, tidak ada gapo. Kita nak kata dia riuk pun dok, kadang-kadang nak atas kok cekwo dia. Mapu dah lembu hok ambos meleh, tengok pukul gambar. Kabar-kabar awak gambar lembu duk kekoh lingo dia, nampak mesra molek gitu. Jadi bermesra dengan lembu. Jadi tak ada masalah. Kita nak kata riuk pun tak boleh juga kadang-kadang saja-saja simpannya dia kau gapo dia. Cuma benda tu tak ada gapo-gapo lah hukum. Lagu tu. Selfie kita nak kata riuk selalu pukul gambar tak boleh juga lah. Tak ada salah dia pukul 9 lebih dah. Wallahu a'lam. Jadi sebagai penutupnya petua-petua saat ni hok ambo terima daripada Tuan Guru Haji Hashim, ambo ijazah dan ambo izinkan untuk ajar kepada siapa-siapa dia. Mudah-mudahan kebajikan ilmu yang Allah Taala beri kepada manusia ni tidak sama. Ada orang kata benda ni tak ada dalam kitab, ambo tak usah. Ingat, jangan kita rasa sombong, jangan kita rasa kita tahu semua benda. Ayat Quran mula-mula di dalam Al-Quran sebut kalimah alif lam mim. Alif lam mim. Apa maksud dia? Allahu a'lamu bimuradih. Tuhan lebih tahu. Ni nak menguji ilmu manusia. Ada orang dapat ilmu alif lam mim hak ni, dia faham dari sudut ni. Bererti ilmu ni masing-masing. Ada orang dapat rezeki ilmu lagu ni, dapat ilmu lagu ni. Dan tidak menjadi salah kalau kita belajar ilmu. Bukan ilmu kita ke, belajar ilmu petua ke, kerana ilmu ini adalah benda baik, kadang-kadang dapat menjadi kebajikan pula. Jadi ambo harap petua-petua ko gapo-gapo dia kita terima pada malam ni menjadi pahala kebajikan kepada guru hamba dan kepada hamba sendiri, dan abai-abai ko pocik-pocik nak panjang lagi kepada orang lain hamba izinkan. Mudah-mudahan kita orang Kelantan lebih-lebih lagi orang Banggu ni suhu orang intelek panggil orang ngaji. Dulu kalau lalu Banggu kat orang cikgu, orang gapo maknanya orang ngaji, orang jenis tak cepat ikut orang. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita dapat itu jadi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan lahirnya masyarakat yang ada ilmu. Jangan dari musim korban tak ada erti sebutir habuk, bak lembu pun tak erti duk tadi tengok belaka. Mudah-mudahan ilmu orang tua itu tidak putus dan bersambung kepada kita. Ambo ijazah dan ambo izin ke cara petua jemleh ni sebagaimana ambo terima daripada guru ambo Tuan Guru Haji Hashim bin Abu Bakar Pasti Tumbuh. Maka sebagai terima kasih kepada dia sudah meninggal, kita baca Fatihah sekali, Qul huwallahu 11 kali, ayat kursi sekali dan selawat 3 kali. Kerana orang duduk dalam kubur tak usah makan, tak usah minum dah, dia nak pahala-pahala yang membantu dia di dalam kubur. Jadi dengan niat tu mudah-mudahan kita baca Fatihah dengan niat supaya Allah Taala beri ilmu kepada kita sebagaimana ulama-ulama dulu dapat ilmu. Allah Taala beri ilmu, beri futuh, beri akhlak. Sebagaimana Allah Taala beri kepada mereka semua. Dan kita baca Fatihah dengan niat supaya Allah Ta'ala beri kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Keluarga kita jadi bahagia, kampung kita jadi tenang dan sentosa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama Nabi di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan niat itulah kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhaizat bin Muhammad selaku mudir di Madrasah Ribat Al-Mustafa, Kampung Bagai, Bawah Pulai Condong, Kelantan. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat bersama kami menambahkan pahala amal jariah di dalam menyumbang kepada pembinaan bangunan asrama, pelajar baru dan kantin pondok kami. Dan sekarang sudah di dalam proses pembinaan. Anggaran projek ini ialah sebanyak RM2.5 juta. InsyaAllah apabila ianya siap nanti dijangka akan memberi manfaat kepada 300 orang pelajar lelaki untuk masa yang akan datang. Sekarang bangunan pondok sedia ada hanya mampu menampung 85 orang pelajar sahaja dalam satu masa. Manakala permohonan untuk kemasukan pelajar baru melebihi angka tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan menjadi orang yang betul-betul baik sehinggalah kamu menafkahkan apa yang kamu suka. Sekali lagi saya memohon jasa baik tuan-puan untuk sama-sama menyumbang dalam pembinaan bangunan pondok ini. InsyaAllah semoga sumbangan ini menjadi salah satu asbab kita dipilih Allah Subhanahu wa taala di syurga nanti. Sekian, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.